إلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم. شؤون الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إياك نعبد وإياك نستعين. غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال معرف sallallahu wasallam. Dan apabila sudah disembahyangkan akan mayat, kemudian maka hadir orang yang tiada menyembahyangkan dia. Dia datang lewat, dia duduk jauh ke dan sebagainya. Maka apabila mayat sudah disembahyangkan, hadir orang yang tiada menyembahyangkan dia, maka apa hukum dia? Sunatlah baginya menyembahyangkan dia akan mayat. Dan jikalau di atas kubur sekalipun, walaupun di atas kubur, ini banyak. Kalau kita lihat di pondok-pondok banyak, ya. Contoh di pondok Tuan Guru saya dulu, bila Tuan Haji Mustafa, Tuan Haji Abdul Aziz meninggal ni, kadang-kadang seminggu tak habis orang semayang. Ya, Tuan Guru besar daripada kawan-kawan satu Malaysia datang. Pada Kedah, daripada Perak, mana Kedah, daripada Patani. Jadi dia datang di semayang tu, kata kubur lah. Kata kubur tu dia semayang. Sebab di Patani, di Kelantan, kalau nak jumpa ulama'-ulama', itulah masa antaranya. Kalau ada kematian Tuan Guru di pondok, habis ulama' lain turun. Ya, puluh-puluh tokoh besar tu, kita kenal kan. Ini Tuan Guru di balik sini, Tuan Guru pondok sana kata. Jadi mana disemayangkan di atas kuburnya. Itu mana kata, dan apabila sudah disemayangkan mayat, kemudian hadir orang yang tiada menyembahyangkan dia, sunatlah baginya menyembahyangkan. Dan jikalau di atas kubur sekalipun, yang kali kena beritahu, saya tak pakai bagian mic. Jadi apabila sudah semayangkan akan mayat, kemudian hadir orang yang belum semayangkan dia, ya, maka hendaklah dia semayangkan dia, dan jikalau di atas kubur sekalipun. Makna sini kata walaupun di atas kubur tu ghayah, dipanggil kemuncak dia, kesemayang tu. Kalau sebelum nanti kalau di mana sempat janji kedudukan mayat tu di depan, ya, kita datang lewat, tiba-tiba orang semayang dalam masjid dan angkat mayat. Kita pun masuk pintu, mayat masih depan tapi tengah diusung, boleh takbir. Jangan mayat dah keluar kita takbir suara dia. Ya, kedudukan mayat mesti di hadapan. Ya, sah mayang. Cuma sunat kalau kepala lelaki belah sini, kalau perempuan begini, itu sunat dia. Ya, dia letak tegak pun tak sah mayat. Jadi di depan dia. Ini kadang-kadang dia bertengkau, kanan lah, kiri pening pada mayat tu. Terik sana, jadi terik sini, sinilah, sini macam-macam. Pening pada mayat, nyanyi ke dia. Jadi maknanya apa? Semayangkan selagi syarat dia mayat tu di pihak hadapan kita. Kalau dalam kubur gitu, dalam kubur kita menghadap ke kiblat, mayat di depan. Kalau dia lepas dalam masjid tadi, orang dah angkat keluar, tu tak boleh kita semayang. Sebab mayat dia pergi ke belakang. Dan sunat baginya menyembayangkan dia kalau di atas kubur sekalipun, dan jatuhlah sembayang itu fardu, ya, maka nak diniatkan fardu, dan diberi pahala akan dia, dan pahala fardu. Walaupun orang lain pada asal fardu kifayah, yang orang lain dah buat, kita tak payah. Fardu kifayah orang lain dah buat, dan kita terlepas lah. Walaupun macam itu, niat dia nak kita sunat, tak niat pakai asli. Asal niat ni hukum dia kembali pada asal hukum jenazah ialah wajib.
atau fardu kifayah. Dia kita niat fardu lah, itu maksudnya. Dan tiada sunat bagi yang sudah semayang itu mengulangi semayang. Ya. Dan banyak buat petrik itu tunggu semayang. Semayang kat rumah kadang-kadang habis semayang bawa ke masjid. Semayang lagi. Dia ni semayang lagi. Ada yang ulang. Sekali cukup. Itu maknanya. Itu dia kata, dan tiada sunat diulangi semayang bagi orang yang sudah semayang tadi. Dan haram menyembayangkan atas mayat kafir. Ya. Orang kafir itu mati nak pergi semayang dia. Tak boleh semayangkan, bahkan haram. Semayang tu apa? Doa sebab kita doa, kalau doa pada orang kafir, doa masuk Islam tak apa. Lepas tu kalau bagi salam, kita jawab pun tak sama kan. Kita Assalamualaikum, dia ajuk salam kita. Alaikassalam kita jawab kan. Oh, dia kata lain macam bunyi kita. Biasa dengar Waalaikumsalam kan. Jawab dia alaikassalam, atas engkau kecelakaan ni. Jadi orang kafir tu niat, bahkan tak boleh semayang. Kalau semayang hukum dia haram, hukum dia tak dibenarkan sama sekali. Sebab kafir ni dan binatang yang paling jahat mengangkat atas dunia dia. Alladzina kafaru. Ya, inna syarrad dawab. Ya, sungguhnya orang yang sejahat-jahat dawab yang mengangkat di atas muka bumi ni. Coba dia. Alladzina kafaru, ialah orang yang kufur. Quran cok. Orang kafir ni title dia, martabat dia, binatang yang paling jahat merangkak atas dunia. Sebab kejahatan yang dibuat paling jahat ialah mensyirikkan Tuhan. Dia menafikan ketuhanan Allah SWT. Dalam keadaan dia menumpang muka bumi Tuhan, dia makan rezeki Tuhan, dia guna nikmat Tuhan semua, Allah Ta'ala punya. Tiba-tiba dia kurang hajau jahat. Dia tolak ketuhanan Allah dengan bahawa dia engkar dan dia mensyirikkan dengan patung-patung yang tak bernyawa itu. Sebab tu dahsyat orang kafir ni. Ya. Dia punya kedudukan terlampau hina di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebab dia mencabar ketuhanan Allah Taala. Itu dahsyat. Jadi diharamkan semayang atas orang kafir dan atas yang disyakkan pada Islamnya. Kafir tak kira apa, kafir zimmi ke, muahad ke, musta'man ke, ya, kafir harbi tu lagi lah. Tak ada disemayangkan. Dan begitu juga tak disemayangkan atas yang disyak, ya, mayat al-mashkuk yang disyakkan pada Islam. Ya. Dia duduk negara tu bukan negara Islam. Bila berkawan dengan Islam kita pun tak tahu kan. Dia ni Islam ke tidak, Islam tidak, IC tak jumpa. Tak payah semayang sebab kita tak tahu. Dia kena yakin orang Islam pun semayang. Dan tak ada wajib atas orang Islam memandikan dia, orang kafir, tetapi wajib atas orang Islam mengapankan dan menanamkan kafir zimmi. Tapi kalau kafir zimmi, kafir yang taat setia, ya, dalam negara Islam, negara itulah jalan hukum Islam, dipanggil negara Islam betul, ya, bukan negara Islam dalam botol kan. Nama Islam tapi tak di Islam pun mengakal orang. Syariat nak tahu negara Islam, nak tahu untuk Islam kena mengucap, ya, mengucap kalimah syahadat, tahu lah untuk Islam, ya. Kalau negara mengucap dia tu, parlimen tu pergi ubah. Parlimen tu kena pakai ahkam syariah, hukum syariat, baru dia kata negara itu Islam. Sekarang sekarang ni parlimen pakai apa kan? Hukum sekarang ni semua kon lock read dulu nak tangkapi Yahudi ni, hukum dia pakai ke mana dia, ya. Habis. Kalau Melaka punya apa pejabat agama pun tentang agama dia, kita baca takut. Mencuri hukum denda, zina hukum denda, semua denda duit. Mana ada dalam Quran? Mana ada hukum dalam Quran macam tu? Ya, kalau dia beriman dengan tu kufur kan. Lepas tu sabit dengan nas Quran, bercanggah dengan nas Quran. Ya, bahaya. Allah. Dan yang dijanjikan mana menanamkan kafir zimmi, ya, dan jadikan dan diamanahkan dan adalah belanja kapan, ya, kafir zimmi dalam menanam itu daripada hartanya lah, ambil harta dia. Itu kafir zimmi, kafir yang tidak ada hasrat untuk mengambil muka bumi orang Islam. Tapi kafir yang sekarang apa kan? Mana dia apa? Dia masuk aja kata fatwa mufti al-alim mu'allamah Syekh Ahmad Arwah Mufti Murtaza punya bapa tu. Tu alim besar kan. Masa orang berbahas masalah loteri, nak sahkan haram ke tak haram kau dulu kan. Orang lain bawa kitab dia berlenggang kan. Dia baca kitab perempuan kalau hadir dengan sanak-sanak habis sebut tercengang habis orang.
Ulama lain tercengang keluar biasaan Syekh Ahmad punya alim ilmu. Dan dia memfatwakan kalau orang kafir duduk dalam negara itu, dia ada asrat untuk mengambil negara, atau dia ada berkemungkinan nak ambil negara, sistem politik semua, itu kafir harbi. Kafir harbi di kalau ada sebab tu dalam negara lain. Kalau orang Islam duduk, kita pergilah di Australia, dia tak benar kita. Tak benar jadi ahli untuk mengundi, tak bagi undi. Ya, sebab hak tu orang Islam. Kalau dia masuk bermana ada kemungkinan dan terlepas Singapura, terlepas kan. Ni kau ceramah panjang belakang. Ya, itu maknanya. Jadi si kafir tadi tak boleh semayang, dan yang syak pada kufur tak boleh semayang juga. Dan jika tiada baginya harta daripada harta menafkahkan dia, tak ada. Ya, tu. Orang yang menafkah pun tak ada harta. Dan jika tiada maka harta Baitul Mal lah. Dan jika tiada juga maka daripada orang kaya, daripada orang Islam. Itu susunan begitu. Habis tak ada, pergi pada Baitul Mal. Baitul Mal pun dah kering, dah kemarau. Aku cari orang kaya-kaya, di mana orang kaya, orang Islam pergi minta. Ada pun kafir harbi, ya, yang paling besar harbi sekarang apa ni? Yahudi lah tuan. Palestin, orang hajat dasar ni, apa nama tu? Yahudi, yang menyerang rakyat Palestin dan sebagainya. Memang harbi betul lah. Mereka tu semua adik-adik tu. Itu semua puak-puak kafir harbi. Dan yang murtad, ada pun kalau kafir harbi yang mati tadi, dan yang murtad, kalau bahasa halus sikit yang mampus ni, tu yang bahasa halus sikit lah. Dan yang zindik, jadi kafir zindik atau kafir zindik, yang menolak syariat, dia pakai hakikat. Ni ada ulat lebay seorang ni, ulat dihurai, ada dia kata dalam hikam punya perjalanan menghapuskan ananiah, dia kata tak betul. Kau faham ke tidak? Tu la haula wala quwata illa billah tu apa? Bukan ada hikam abi wada intilisani iza kharajta anka faqad wasalta ila Allah tu apa? Yang kau keluar dari diri kau, ya, maka kau sampai ke tu apa mana tu? Keluar diri apa semua fana apa semua tu istilah sufi dan ya, dan Quran pun tu cerita jalan hakikat. Kalau tuan guru Tuan Hussein Nasir ni, dia kalau huruf tasawuf dia ambil surah mudah aja. Sekarang 104 buah kitab terkumpul dalam Al-Quran. Quran terkumpul dalam apa? Surah Fatihah. Jadi dikeluarkan hujah dalam surah Fatihah. Iyyaka na'budu, ini isyarat kepada makam syariat. Wa iyyaka nasta'in, ini makam hakikat. Dia ubah situ je hurai panjang dan lapar ayat lain tak apa situ je. Mana pandang kepada hakikat, mana wujud yang sebenar adalah wujud dia. Itu suruh kita pandang, bukan kita menafikan tadi usaha ikhtiar. Tak silap faham. Ya. Ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah dia tidak menafikan usaha dan ikhtiar. Kita usaha ikhtiar. Kalau dalam kitab Durrun Nafis, apa hikmat kita letakkan usaha ikhtiar? Hikmat dia untuk menyandarkan pahala dan dosa. Itu sebab dia jadikan apa usaha dan ikhtiar ada. Betul mana dia siapa nafikan? Habis ulama al-kafir tak ada melainkan itu syuur. Keperasanan qalbi kita musyahadah dengan Tuhan. Itu kalau tak faham dia nak urai. Boleh kata orang tak betul itu. Kita fahamlah ibarat semua ilmu ada mustalah. Fiqh ada mustalah fiqh. Hadis ada mustalah dia. Tasawuf pun ada. Kepahaman. Baru kita faham maksud dia orang. Bila tak faham lebih baik kita kata minta maaf saya kurang faham. Senang cerita. Ini orang bahas saya boleh nak mengiyakan dia punya yang tak betul. Kita bercakap tu semua ada kitab nas, kitab besar tu. Ya, hikam bukan sebarang orang tuan. Yang mensyarahkan hikam berpuluh-puluh ulama besar. Di Azhar dia banyak profesor-profesor buat syarah, menandakan hebat. Ya, kalau tiba dia nak komen, kalau tak faham buat tak faham, senang kan. Atau mana zindik, man tasawwafa bila tafaqquhin faqat tazandaka. Itu kata Imam Malik. Siapa berpekat tak ada makna syariat, dia tak mengaji usuluddin pun tak erti, fiqh tak erti, dia berpegang maknanya secara macam Jabariyah atau Jabariyah. Kita ahli sufi bukan Jabariyah. Ya, golongan khawasul khawas dan orang pilihan terpilihan. Maka tiada wajib ya mengapankan dia kafir harbi tadi dan menanamkan dia pun tak wajib, dan harus melepaskan anjing atau bangkai mereka itu. Itu standard kafir harbi. Ya, kalau dia mati orang murtad, bagi makan anjing. Ya, bagi anjing dengan apa tu dia makan.
Ya, itu maknanya apa tu? Menunjukkan terlampau hinanya kedudukan ni. Kau dah dapat Islam, dah ada nur Islam, kau masuk dalam kegelapan kekufuran dan murtad. Kau dah ada dalam kecantikan Islam, kau terjun dalam longkang kekufuran, itu sangat murka. Sebab tu dalam hadis Nabi kata an-nas fi naba'in azim akhluqu wa arzuqu wa yu'badu ghairi. Manusia dalam jenayah paling besar dengan Tuhan. Akhluqu, aku jadikan dia, benarkan dia menumpang di muka bumi ini sebentar kerana menau. Wa arzuqu, aku beri rezeki kat dia. Mana ada yang kita ambil kurnia makan, rezeki apa jenis bentuk, ya, keperluan kita, kegunaan kita daripada yang lain yang Allah Ta'ala ada. Kalau ada macam itu kan syirik kan. Itu panggil tunggal asa. Tiba-tiba Tuhan jadikan dia, Allah Ta'ala bagi dia rezeki yang tidak terhingga banyak, wa yu'badu, disembah yang lain dari aku. Tapi itu jenayah paling besar, jenayah tauhid. Ya, itu betul bahasa am. Kalau tasawuf dia panggil tauhid khas, dan dia kena faham tu jalan tu. Dan tiada dapat membezakan antara mereka, wajiblah memandikan jikalau bercampur mayat. Ya, satu aksiden bom pecah, ya, batu meletup, orang kafir, orang Islam, ada yang bukan Islam pada dalam tu. Jadi bila bercampur antara mayat Islam dan kafir, atau mayat yang tiada syahid dengan syahid, ya, syahid ada dalam tu, yang tak syahid pun ada. Dan tidak dapat membezakan pula, puan dah cari, tak ada alamat yang boleh membezakan. Jawab dia apa? Wajiblah memandikan dan mengapankan semua tu, dan menyayangkan tiap-tiap mereka itu, kerana tiada diyakini mengerjakan yang wajib melainkan dengan yang demikian itu. Mana wajib bagi kita apa? Mengkapankan dia dan sembahyangkan dia. Tapi kalau kita tinggal semua, menyebabkan kita tinggal satu kewajipan ni, ada kapan semua sekali. Ya. Tapi kalau dia berdoa kena kait, Allahumma ghfir lahu in kana musliman. Ya, bab mayat bercampur. Jadi kalau kita berdoa Allahumma ghfir lahu, kan, itu biasanya. Tapi bila ikhtilat bercampur ni, kena tambah kait, Allahumma ghfir lahu in kana musliman. Ya Allah, ampunkan dosa kalau dia orang muslim. Ya, kata muslim tak masuk dalam doa kita. Pakai ada kita apa? Ma la yatimul wajib illa bihi fahuwa wajib. Barang tak sempurna wajib melainkan dengan dia. Tak sempurna yakin masukkannya lain, masuk semua waktu yakin orang Islam telah dimandi dan sembahyang. Maka kafiat yang pertama, iaitu yang afdal, bahawa disembahyangkan atas sekalian mereka itu, dengan sekali sembahyang, dengan niat sembahyangkan atas orang Islam saja. Sekali agung nak kumpul semua sekali, tak payah sembahyang seorang, longgok sekali agung sembahyangkan terus. Dia sembahyang terus, tapi doa kita, sembahyang kita niat, aku sembahyangkan atas jenazah yang muslim saja. Itu maknanya. Atau yang bukan syahid saja. Ini kalau bercampur dengan syahid, ya. Dan nak dibaca pada doanya, Allahumma ghfir lil muslim minhum. Ya Allah, ya Tuhanku, ampunkah olehmu bagi yang Islam dari kalangan mereka itu. Jadi yang berkumpul-campur yang tak Islam tak masuk doa itu. Ya, syarat tak bagi tuan. Tak dibenarkan mendoakan orang yang paling jahat jenayah dibuat, dia menolak ketuhanan Allah. Oh, dahsyat. Dan kafiat yang kedua, bahawa disembahyangkan atas seorang, kemudian maka seorang dengan niat menyembahyangkan atasnya jika ada Islam. Tapi syarat itu, ya, syarat dia ingkana musliman, ataupun lil muslim minhum. Bagi orang muslim dia kalangan, sebab mayat dah bercampur tak boleh beza. Jika ada Islam lah, atau tiada syahid, bercampur antara syahid dan tak syahid. Dan taklah dibaca pada doanya pula, Allahumma ghfir lahu warhamhu. Sini dah ubah sikit, Allahumma ghfir lahu in kana musliman. Ya, itu. Hai Tuhanku, ampunkan olehmu baginya jika ada ia Islam. Nak kata Islam tak masuk doa kita, bahkan diharamkan kita menyembahyangkan orang yang kafir. Dan jika didapat suatu sukar daripada anggota suku daripada silap, kalau didapat daripada suku daripada anggotanya, ya, orang Islam tu, yang diketahui matinya, wajib menyembahyangkan dia. Kemudian daripada memandikan dia. Dan jikalau didapat satu suku daripada anggota orang Islam yang diketahui matinya, maknanya dia mati,
Tiba-tiba anggota dia putus satu, cari jumpa kat sana. Besok saja boleh dimandikan. Ya. Syarat dia mati. Kalau dia belum mati, dia kerat kaki. Kucing manis, tak payah mandi, tak payah semayang, tanam je lah. Kan kau semayang mayat, orang hidup lagi. Kau semayang ke mayat, aku hidup lagi. Sebab semayang pun semayang mayat. Semayang untuk orang dah jadi mayat. Maknanya dah mati. Sekarang dia potong kaki, tuan tak mati lagi. Bungkus tanam je lah. Tak payah mandikan, tak payah ambil semayang. Namakan tu semayang, tuan dia semayang dia balik. Anggota dia semayang pula. Dan jika didapat suatu suku daripada anggotanya, tangan ke kaki dia putus, yang diketahui matinya, orang tu memang dah mati, kita yakin anggota dia, amal kita wajib disemayangkan dia sekali lah. Kemudian daripada memandikan dengan niat semayangkan sekalian perhimpunan tubuhnya. Dan wajib membungkus dengan kain dan menanamkan dia. Ada 4 perkara lah. Mandi, kapan, semayang, tanam. Kalau syahid, mandi 2 sajalah, kapan, tanam dia. Ya, tak payah doa, dia dah masuk syurga tanpa hisap tu. Orang syahid ni yadkhulunal jannah bighairi hisab, dia masuk syurga tanpa hisab. Dan jika ada suatu suku itu kukunya dan rambutnya sekalipun, jika didapat mayat yang mempunyainya suatu kuku itu, tiadalah wajib mengulangi sembahyang atasnya. Itu kalau sembahyang tak payahlah. Jika diketahui atasnya mayat itu sudah dimandikan dahulu daripada sembahyangkan. Dan jika tiada diketahui, memang kita wajib atasnya mengulangi sembahyang. Pada tahu tak sembahyang lah. Habis. Kemudian paslon pada menyatakan hukum menanam mayat layak. Wallahu a'lam.